Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahrul ucapkan kepada semua murid-murid Siti Al-Ikhlas Siti Alam, khususnya tahun 3 Al-Amin. Okey murid-murid, semua murid-murid sihat? Okey, alhamdulillah semua sihat. Okey, murid-murid, untuk pembelajaran hari ini, Ustaz akan kongsikan kepada murid-murid tentang pembelajaran topik yang pertama, bahagian 1. Okey. Murid-murid boleh tengok buku fiqh tahun 3. Ini gambar Ustaz ada kongsikan. Kamu boleh buka pada halaman yang pertama. Okey. Okey. Seterusnya, Ustaz nak ucapkan tahniah dan selamat kembali belajar ke Siti Al-Ikhlas Siti Alam. Walaupun kita dilanda pandemik COVID-19, kita masih lagi berkesempatan kembali belajar walaupun secara online, secara atas talian. Okey murid-murid. Okey. Seterusnya, sebelum kita masuk pembelajaran topik yang pertama ini, kita kena fahami apa yang kita akan dapat dalam pembelajaran ini. Sebelum kita fahami apa yang akan kita dapat dari pembelajaran ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah memberkati dan mempermudahkan urusan kita menuntut ilmu, insya-Allah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah selesai bacaan doa. Okey, murid-murid. Okey, apa yang kamu mesti dapat dalam pembelajaran topik yang pertama, pelajaran pertama berkenaan dengan tayamum ini? Okey, mari Ustaz jelaskan. Yang pertama ialah murid dapat menyebut pengertian dan lafaz niat tayamum. Yang kedua, menyatakan rukun-rukun dan syarat-syarat tayamum. Yang ketiga, menyinaraikan perkara-perkara sunat, perkara membatalkan tayamum dan juga hikmah bertayamum. Dan yang terakhir ialah mengaplikasikan amali bertayamum. Okey murid-murid, harap murid-murid dapat sedikit pendedahan berkenaan dengan hasil pembelajaran yang bakal kita dapat sebentar lagi, insya-Allah. Okey, sebelum kita bertayamum, kita kena faham niat tayamum. Macam mana niat tayamum ni? Okey, Ustaz akan bantu. Okey, kita sama-sama baca. Okey, ini adalah lafaz niat tayamum. Okey, nawaitu at-tayammuma liistibahati as-salati fardi lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Okey. Ustaz ulang. Nawaitu at-tayammuma liistibahati salati lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey. Seterusnya murid-murid. Okey, sebelum tu Ustaz lupa nak bagi tahu kepada murid-murid. Mesti murid-murid tertanya-tanya kan, kenapa mesti bertayamum ni? Okey, murid-murid, Ustaz jelaskan sedikit. Sebenarnya kalau kita ketiadaan air ataupun kekurangan air hanya cukup untuk keperluan seharian kita seperti makan dan minum, ataupun kita hanya perlu untuk
kita punya keperluan harian seperti membasuh dan sebagainya, itu amat terhad. Jadi bila mana terlalu terhad sukatan air ataupun bekalan air di rumah kita, kita diharuskan bertayamum. Okey? Itu sebabnya kita kena bertayamum ni. Okey. Okey, dapat murid-murid? Okey? Dan sebelum Ustaz terus pergi kepada rukun tayamum, Ustaz nak beritahu. Okey, perkara yang penting untuk kita ataupun bahan-bahan yang penting untuk kita sediakan untuk bertayamum ni adalah senang saja, satu je. Kita perlukan menggunakan debu tanah yang bersih lagi suci. Okey, debu tanah ni dapat didapati dekat inilah dekat tanah yang mana ada debu kan, yang nampak bersih dan tiada kotoran ataupun najis. Okey, murid-murid. Okey. Harap murid-murid dapat ya penjelasan daripada Ustaz. Okey, kita pergi kepada rukun tayamum. Okey, murid-murid boleh baca dan faham rukun tayamum. Okey, yang pertama, niat ketika memulakan tayamum. Okey, bila ada debu di hadapan kita, kita niat ke memulakan tayamum. Yang kedua, kita menyapu ke debu ke muka. Yang itu yang rukun yang kedua. Rukun ni bermaksud wajib kita laksanakan. Kalau kita tinggal salah satu, tidak sah tayamum kita. Okey murid-murid? Alright. Okey, yang ketiga ialah menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey? Senang sahaja murid-murid. Dia melibatkan hanya anggota tangan, muka dan kedua-dua belah tangan. Okey, sehingga ke siku. Yang itu sahaja anggota yang melibatkan untuk kita bertayamum. Okey, tidak seperti wuduk. Wuduk mempunyai banyak anggota yang perlu kita bersihkan ataupun sapukan. Okey, yang terakhir ialah tertib. Okey, tertib ini bermaksud mengikut step by step, mengikut langkah demi langkah. Okey, jangan kita basuh muka dahulu baru kita tepek debu, ataupun kita basuh tangan kita sapu debu tangan dahulu, ataupun kita terus kepada tangan baru kita nak basuh muka. Salah. Itu cara yang silap. Cara yang betul ialah sapu debu ke muka dahulu baru selesaikan bahagian tangan. Okey, itu kaedah yang betul. Kaedah yang betul. Okey? Okey, kita tengok cara kaifiat tayamum. Okey, kita tengok step by step. Tengok gambar yang pertama menunjukkan gambar seorang murid sedang menempel debu dekat tanah tersebut, debu tanah tersebut. Lepas tu dia yang kedua ialah debu tu biarkan debu-debu halus berterbangan supaya tidak berterbangan debu tu. Okey, yang ketiga ialah menyapu ke seluruh muka, okey, semua muka dan seterusnya pergi kepada tangan. Okey, tangan mula daripada tapak tangan, bawah tapak tangan sehingga ke siku dan pusing, turunkan balik. Okey, di bahagian atas tangan balik. Okey. Saat disambung dengan bahagian 5, okey, step langkah yang kelima dan seterusnya pergi ke langkah ke-6, okey. Okey, dia pusing. Okey, dan seterusnya langkah yang ke-7, okey, terus ke bawah dan akhir sekali, okey, yang ke-8, okey, kita biarkan debu tu terus pergi kepada kepada tapak tangan. Okey. Okey, jom kita tengok video yang Ustaz akan kongsikan ini. Okey. Yang ni harap murid-murid dapat lebih penjelasan lanjut ya. Selamat menonton. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey murid-murid, harap murid-murid jelas berkenaan dengan cara pelaksanaan kaedah bertamu yang betul. Ianya mudah, tidak terlalu rumit. Okey? Harap murid-murid dapat sedikit pencerahan daripada video yang telah kamu tonton tadi. Sekian saja daripada Ustaz. Kita sambung kepada bahagian yang kedua. InsyaAllah pada waktu yang akan datang Ustaz akan beritahu balik. Untuk kerja rumah, kamu hanya perlu tengok video ini dan bersiap sedia. Ustaz akan sediakan kuis untuk kamu pada minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum.